Baiklah, sekarang kita boleh mulakan majlis dengan dan raikan majlis dengan bacaan Ummul Kitab. Dan seterusnya nanti kita berzikir munajat. Ya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu tubna ilallah warjana ilallah wa nadimna ala ma fa'alna. Fa subhana man la yaqdiru khalaqu qadrahu wa man huwa khalqal arshi fardu muwahhadu. Malikul ala arshi samai muhaiminu li'izzatihi da'lul wujuh wa tasjudu. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu laisa laha min dunillahi kashifah. Laisa laha min dunillahi kashifah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dul amin. Astaghfirullah illallah kana tawwaba. 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 Alhamdulillah, selesai zikir munajat. Saya menyerahkan semula kepada Puan Haja Jamilah. Kalau tadi adik putri mengetuai zikir munajat, sekarang wanita UMNO pula akan menampilkan wakilnya untuk membaca surah Al-Mulk. Baik, untuk penerangan surah Al-Mulk ini adalah surah yang ke-67, mengandungi 30 ayat, 1313 huruf dan 335 kalimat. Ya. Ia berada dalam juzuk 29 di muka surat 562 hingga 564 ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Mira. Berseri muka ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wal 'azizul ghafur. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت
فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولهم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويخبت ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينشركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي زرعكم في الأرض وإليه تهشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم.
Jazakallah Azim. Terima kasih Puan Hajar Rosmina. Kita sekarang masuk ke segmen yang kita nanti-nantikan lah, ya. Tausiah dan bersama dengan yang berbahagia Dai Ustazah Nur Hidayah Muhammad Kamil. Beliau ini adalah merupakan anak tempatan Kuala Langat dari Jenjarum, ya. Dan beliau adalah pemegang ijazah sarjana muda UIM Psikologi, juga sarjana UKM Psikologi Counselling. Dan beliau juga adalah merupakan founder Abid Academy Center. Betul ke saya sebut ni, Dai? Abid ke Abid ke? Abid, khair betul. Okey. Beliau mendapat tempat yang ketiga dalam Dai Pendakwah Milenia TV3 tahun 2015 dan juga beliau dinobatkan sebagai juara pendakwah Muslimah Anjuran Jais TV Al-Hijrah pada tahun 2019 dan sering menjadi panel jemputan RTM, TV3, TV9, TV9 dan Al-Hijrah. Dan dia dinobatkan juga menjadi tokoh belia Kuala Langat pada tahun 2016. Juga tokoh inspirasi belia Selangor 2018. Dan kini beliau merupakan penceramah yang bertauliah dalam negeri Selangor. Dipersilakan Dai. Baik. Terima kasih kepada subhanallah ibunda moderator pada hari ini. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa anzilhu al-munzal al-muqarrab minka yawmal qiyamah. Rabbi yasir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Amin 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 ya rabbal alamin lillahi ta'ala. Alhamdulillah walhamdulillah, syukur kehadrat Allah, Allah Azza wa Jalla, kita dapat berkumpul dalam majlis ilmu. Subhanallah, walaupun dalam atas talian, tapi saya rasa auranya, semangatnya luar biasa. Ibu-ibunda yang datang, yang join pada malam ini, subhanallah, sangat-sangat luar biasa saya rasakan, ya, dengan pengisian-pengisian yang sangat-sangat padat, yang sangat tersusun, yang sangat bermanfaat insya-Allah. Jadi terima kasih kepada seluruhnya. InsyaAllah pada hari ini kita akan bincang macam tadi disebutkan oleh Bunda untuk permulaan slot kita ada 3 kali perjumpaan insyaAllah. Ya, usrah ini kita jumpa 3 kali. Jadi yang pertama pada hari inilah insyaAllah kita akan bincang berkaitan formula solat sempurna. Formula solat sempurna kita ambil daripada bagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang menyebutkan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, dalam kitab-kitab fiqh juga, dan juga bagaimana kita nak lihat bagaimana cara solat baginda Nabi. Kan ini juga. Ini pada hari ini. Ya, dan pada slot yang kedua akan datang bulan depan nanti kita akan bincangkan, fokuskan berkaitan persoalan-persoalan dalam solat. Persoalan dalam solat itu ada kaitannya dengan bagaimana solat untuk orang sakit, wuduknya, ya, tayamumnya dan sebagainya. Orang yang sakit, bagaimana keadaan solatnya. Ya, dan juga bagaimana juga persoalan-persoalan dalam solat yang lain, bagaimana solat dalam kenderaan, orang yang musafir dan sebagainya, dalam keadaan orang yang berbalut, dalam keadaan orang yang luka dan sebagainya. Itu dalam persoalan solat akan datang bulan depan, kita akan fokus. Ya, akan ada gambar-gambar, visual-visual bagaimana untuk solat dalam keadaan sebegitu. Sebab kadang-kadang bila kita tak sakit lagi, kita tak boleh bayang macam mana. Tapi bila mana kita jatuh sakit, kita dah fikir, kita pernah belajar dah benda ni. Ya, benda ini sangat penting. Itu yang kedua kita akan bincang pada bulan hadapan insya-Allah. Persoalan-persoalan seluruhnya. Dan pada bulan yang seterusnya, bulan ketiga, insya-Allah kita akan bincang lebih mendalam berkaitan isu-isu wanita. Ya, isu-isu wanita antaranya berkaitan haid, istihadah, berkaitan tentang kentut faraj. Ni kan ibu-ibu selalu ni ada masalah-masalah berkaitan ni. Ya, kalau ada persoalan awal pun silakan, tafaddal, silakan kalau ada persoalan-persoalan awal. Kemudian kita juga akan bincang berkaitan tentang kencing tak lawas. Benda-benda ni tentang isu-isu wanita kita akan rangkumkan. Kita akan jawab ataupun saya akan kupas dengan lebih dalam nanti fiqh wanita pada bulan yang ketiga insya-Allah biiznillah. Baik, jadi untuk tidak melengahkan masa, kita akan bincang berkaitan hari ini formula solat sempurna. Subhanallah, yang tadi disebutkan oleh ibunda moderator. Solat ini adalah antara ibadah yang akan dipersoalkan, ditanya kepada kita, ya, antara amal yang pertama ditanya kepada kita. Kalau amal solat tadi baik, maka amal-amal yang lain juga akan jadi baik. Sebab itu disebutkan, ya,
bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, ya, dalam hadis riwayat Ahmad, baginda Nabi menyebutkan apa, man hafiza 'alaiha kanat laha nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Apa maksudnya? Sesiapa yang menjaga solat, hafiza 'alaiha, sesiapa yang menjaga solatnya, maka solat itu akan menjadi apa? Nabi kata yang pertama nuran, akan jadi cahaya baginya. Dan apa? Wa burhanan, akan jadi bukti kepadanya. Bukti bahawa bila dihidup kat dunia, solat itu nanti akan datang jadi bukti, akan jadi saksi. Dan apa lagi? Akan datang juga solat itu menjadi penyelamat padanya pada hari kiamat. Subhanallah. Sebab itu bila kita bincang bab solat, ibu-ibu muslimat, saya tak bimbang. Bonda-bonda depan saya, ibu-ibu sekalian, ya, saya tak bimbang pun. Sebab ibu-ibu dah hidupnya 50-60 tahun. Subhanallah, tabarakallah. Ya, maka pengalamannya, ilmunya, saya yakin dan sangat-sangat yakin ilmu pengalamannya sangat banyak. Ya, tapi kita nak panjang-panjangkan. Ya, kita check dan recheck balik bagaimana keadaan kualiti solat kita. Sebab itu kita tak nak hanya solat semata-mata, tapi kita nak solat yang berkualiti, insya-Allah. Maka apa lagi disebutkan dalam hadis baginda Nabi dalam riwayat Ahmad, ya, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yukun lahu nur wala burhan wala najatu wa husyira yaumal qiyamah ma'a fir'aun wa haman wa qarun wa abi bin khalaf. Ya, apa disebutkan, ya, wa qarun wa ubay bin khalaf. Ya, dalam hadis Nabi riwayat Ahmad ini Nabi kata apa? Dan sesiapa yang tidak, wa man lam tidak yuhafiz 'alaiha, siapa yang tidak menjaga ke atasnya solatnya tadi, maka tidaklah ada cahaya untuknya. Tidaklah solat tadi jadi bukti padanya dan tidak pula mendapat keselamatan pada hari kiamat nanti, dan dia ini akan dibangkitkan bersama siapa? Maka dalam hadis ini Nabi kata, pada hari itu, waktu di mahsyar, ya, ketika mana malaikat meniup sangkakala yang kedua, manusia ini dibangkit, dihidupkan. Manusia pertama dihidupkan itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita seluruh manusia, umat makhluk semua akan dibangkitkan, dihidupkan semula waktu nanti di mahsyar. Maka apa? Bila ketika itu orang yang tidak menjaga kualiti solatnya. Ini kita bukan kata orang tinggal solat ni. Orang tinggal solat tu dah kisah lain. Ini yang tidak menjaga solat. Dalam hadis sebut menjaga, hafiz, menjaga 'alaiha, ke atas solatnya. Bukan dalam hadis ini kata orang yang tinggal solat tapi menjaga solatnya, maka apa? Dia akan dibangkitkan bersama-sama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Subhanallah, na'udzubillah min zalik. Cuba bayangkan bila kita nanti dibangkitkan di mahsyar, kita duk bayang kita dibangkitkan bersama kumpulan-kumpulan orang yang soleh. Kita nak begitu. Ya, supaya bila dibangkit dalam keadaan orang-orang yang bersama dengan orang-orang yang baik, orang soleh, orang yang menjaga amal ibadahnya ketika hidup kat dunia, maka mudah nanti kita nak cari penyelamat, penolong ketika itu. Apa penolong kita? Al-Quran. Apa penolong syafaat kita ketika itu? Nabi Muhammad akan bagi pertolongan dan syafaat ketika itu. Jadi kita akan bersama-sama, bersama berjalan, berhimpun bersama orang yang soleh ini, orang yang jaga amal ibadahnya, orang yang jaga hubungan hablum minallah dengan Allah, hablum minannas dengan manusia pun dia jaga. Ini kita nak. Tapi apa, cuba bayang waktu tu begitu banyaknya manusia, makhluk yang dibangkitkan di mahsyar daripada zaman Nabi Adam alaihissalam sehingga umat akhir zaman dah kiamat nanti akan dibangkitkan sekali. Cuba bayang betapa banyaknya manusia ketika itu. Dan kita nak diharapkan waktu itu kita dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang mana kita dibangkitkan dengan orang-orang yang dapat pimpin kita, dapat bantu kita, dapat menuju kepada syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu antara mukadimah bila kita bincang tentang bab solat sempurna. Ya, subhanallah ibu-ibu muslimat, alhamdulillah walaupun PKP, walaupun dalam fasa-fasa kita kata sekarang ni dah endemik, ya, nak masuk kepada pandemik, kepada endemik pun. Ya, dalam fasa-fasa begini alhamdulillah kita walaupun tak boleh bersua muka mungkin sekarang ni ada lagi lah kekangan-kekangan kan. Kita ada juga medium secara online. Alhamdulillah. Moga-moga kita gunakan medium ini. Sebab saya selalunya kebiasaan sebelum PKP, sebelum adanya COVID-19 ini, saya buat camp solat ini hampir kadang-kadang satu tempat 3 hari 3 malam baru kita selesai. Ataupun 1 minggu baru selesai kita bincang tentang betul-betul kita buat praktikal. Tengok macam mana cara wuduk. Tengok macam mana cara mereka rukuknya, sujudnya. Kita sebut tadi kan solat bagaimana Nabi solat. Ya, bagaimana solatnya, kualiti solat yang sempurna. Kita buat praktikal.
Tayamum, ada orang yang seumur hidupnya tak pernah tayamum. Kita ajar bagaimana tayamum. Kita tunjukkan bagaimana cara tayamum. Sebab itu dulu. Tapi sekarang tak apa, walaupun tak dapat buat praktikal bersama, ibu-ibu, bonda-bonda sekalian boleh buat di rumah, insya-Allah ya. Kita ada ilmu, kita praktik. Baik. Jadi sebelum kita bincang bab solat, pastilah yang pertama-tama sebelum kita solat wuduk. Wuduk ini kita kena bincang. Ya, sebab apa? Wuduk ini adalah syarat untuk kita boleh sah solat kita tadi. Ya, dengan wuduk dulu kita perlu bincang tentang bab wuduk, kerana dalam hadis Nabi menyebutkan apa? Tidak sempurna solat seseorang antara manusia sehinggalah dia berwuduk dan menyempurnakan anggota-anggota wuduknya. Kemudian dia mulakan solat dengan mengucap Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Ya, maka dalam hadis ini, hadis riwayat Abu Dawud, Nabi menyebutkan tidak sempurna salat. Innahu la tatimmu salatu li ahadin minan nas hatta yatawadda'u fayad'a wudu. Ya, sehinggalah dia ini berwuduk dan menyempurnakan anggota wuduknya. Maka inilah kita bincang dulu antara permulaan. Ya, ibu-ibu, bonda-bonda sekalian, kalau ada pertanyaan boleh kumpul, boleh type pun di ruangan komen, di ruangan chat tu, nanti kita baca satu persatu insya-Allah. Kalau nak buka mic pun boleh, tak ada masalah ya. Baik, kita pergi satu persatu. Saya yakin ibu-ibu, bonda-bonda pun dah hadam dengan perkara-perkara ini, tapi kita ambil sebagai rujukan, sebagai ulang kaji semula insya-Allah. Baik, kita pergi yang pertama iaitu wuduk ya. Kita bila bincang tentang wuduk iaitu pengertian, kita akan pergi pada pengertian wuduk. Wuduk ni apa? Kita duk selalu sebut wuduk dari zaman sekolah, dari zaman kanak-kanak, wuduk. Tapi wuduk ni apa maksudnya? Ya, ada maksudnya. Ya, syarat sahnya, bagaimana wuduk itu dikira sah atau tidak? Perkara sunat dalam wuduk. Ya, batal, apa perkara yang membatalkan wuduk? Ini pun selalu bila saya ceramah kat mana-mana, perkara ini masih lagi orang keliru. Ustazah batal ke tidak wuduk saya ni ustazah. Jadi sebab itu kita tengok balik apa perkara yang membatalkan wuduk. Ya, tak banyak pun. Ya, jadi kalau kita tahu apa perkara itu, kita boleh tahu selain daripada itu tidak membatalkan. Ya, dan rukun wuduk tak banyak pun ya. Berbeza dengan rukun solat. Sebab itu nanti kita tengok. Ya, rukun wuduk ini ada 6, rukun solat ada 13 menurut pandangan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, apa sunnah. Dan ini antara perkara yang kita bincang dalam bab yang pertama hari ini berkaitan wuduk. Lepas wuduk kita bincang sedikit berkaitan tayamum. Lepas tayamum kita akan bincang bab solat. InsyaAllah. Ya, saya pun tak tahu saya sampai pukul berapa. Jadi kalau tak sempat hari ni habis semua, kita akan bawa insyaAllah pada bulan hadapan.